Kota Anggerik. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Tuan Speaker dan ahli yang berhormat sekalian, izinkan saya memulakan ucapan dengan merakamkan penghargaan kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor di atas pembentangan rancangan Selangor Pertama dengan tema yang cukup mengesankan, negeri pintar, berdaya huni dan makmur. Dalam situasi ketidaktentuan politik, ekonomi dan sosial yang membelenggu rakyat Malaysia ketika ini, negeri Selangor sekali lagi tampil memimpin perubahan dengan menawarkan rencana masa depan yang tampak meyakinkan, progresif dan realistik. Bahkan berupaya membangkitkan semula pengharapan rakyat terbanyak yang mutakhir ini terkesan dengan pelbagai krisis dan polemik. Jika dihimbau sejarah sesebuah negara, kerajaan atau pentadbiran yang cemerlang dan dikenang-kenang legasi kepimpinannya, kita tidak dapat lari atau menafikan fakta bahawa ia terkait dengan perancangan yang berkesan menerusi kebijakan-kebijakan yang merancakkan ekonomi, namun pada masa sama mengangkat nilai kebudayaan yang mengukuh jati diri bangsa. Rencana pembangunan dengan pendekatan perancangan jangka masa 5 tahun seumpama rancangan Selangor ini pertama kali dipelopori oleh Joseph Stalin, diktator Kesatuan Soviet pada 1928. Rancangan 5 tahun pertama yang digagaskan oleh Stalin pada ketika itu menumpukan ikhtiar kerajaan untuk mengembangkan sektor industri berat dan kolektivisasi sektor pertanian bertujuan untuk menambah baik dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh rejim Lenin. Rancangan 5 tahun ini pada dasarnya adalah untuk mentransformasi Kesatuan Soviet dari sebuah negara pertanian yang lemah dengan tadbir urus yang pincang menjadi sebuah kuasa ekonomi yang dihormati. Manakala visi dan tema yang digagaskan tampak gah dan memukau, pelaksanaan rancangan 5 tahun Stalin ini mencatat kejayaan hanya untuk tempoh 5 tahun pertama dari segi kemajuan material, namun gagal untuk membangunkan aspek sosial dan manusiawi serta tidak mensejahterakan kehidupan rakyat terbanyak. Perancangan pembangunan ala Stalin ini turut diguna pakai oleh pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu pasca merdeka sekitar tahun 1951 hingga 1955 menerusi pelaksanaan buku kuning atau draft rancangan pembangunan yang merupakan rancangan rasmi untuk Persekutuan Tanah Melayu yang menyenaraikan semua projek-projek pembangunan yang dirancang pelaksanaannya oleh pelbagai jabatan kerajaan. Walau bagaimanapun, polisi buku kuning ini gagal mencapai objektif dan pentadbiran Inggeris telah membuat pembaharuan dengan membentangkan rancangan Malaya Pertama 1956-1960, Rancangan Malaya Kedua 1961-1965. Susulan dari pembentukan Malaysia, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri ketika itu telah membentangkan Rancangan Malaysia Pertama yang kemudiannya menjadi landasan asas kepada perancangan pembangunan Malaysia hingga ke hari ini. Konsep sama turut diguna pakai di Indonesia pada era Suharto yang memperkenalkan Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita bermula dari 1969 sehingga Repelita ke-6 yang tidak dapat disempurnakan pelaksanaannya lantaran kejatuhan Orde Baru pada 1968. Oleh demikian, dalam usaha kita untuk menjayakan rancangan Selangor ini, kita wajar merenung dan mengutip kembali pengajaran serta pengalaman yang dirakamkan oleh sejarah terkait dengan rencana pembangunan sesebuah kerajaan yang pada akhirnya akan hanya dianggap berjaya seandainya semua atau kebanyakan dari sasaran-sasaran yang dianjurkan berjaya dicapai. Kejayaan yang ingin dicapai juga seharusnya tidak ditumpukan kepada kemajuan fizikal dan material semata-mata, namun perlu bergerak seiring dengan pembangunan budaya, pemberdayaan demokrasi serta pengukuhan jati diri rakyat. Pastinya, untuk merealisasikan semua perancangan ini, gerak kerja serta kaedah pelaksanaannya perlu diberi perhatian dan tumpuan sepenuhnya. Rancangan Selangor hanya akan berjaya sekiranya semua pemegang taruh dilibatkan dan bekerjasama untuk menjayakannya. Tuan Speaker dan ahli yang berhormat sekalian, tatkala menelaah makalah rancangan Selangor Pertama, saya gembira kerana rencana pembangunan yang diusulkan oleh Yang Berhormat Sungai Tua tidak hanya berkisar kepada pembangunan material dan kemajuan ekonomi negeri semata-mata. Selain sasaran untuk mengukuhkan ekonomi negeri,
Rancangan Selangor pertama turut menggariskan strategi-strategi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memacu kelestarian serta pemeliharaan alam sekitar dan menggarap amalan tadbir urus pintar dan berkesan. Banyak cabaran dan ujian yang telah kita harungi dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Selain dari krisis kesihatan awam yang diakibatkan dari penularan wabak COVID-19 yang memaksa kita semua untuk mengadaptasi norma kehidupan yang baru, rakyat Selangor juga berdepan dengan ujian bah besar yang melanda hampir di seluruh daerah. Bertitik tolak dari kedua-dua peristiwa besar ini, majoriti rakyat mulai sedar akan kepentingan untuk melindungi kesihatan diri dan keluarga secara lebih serius. Rakyat juga mulai cakna tentang kepentingan memelihara alam yang kini digugat dengan cabaran perubahan iklim serta menuntut kerajaan menguruskan rencana pembangunan masa hadapan yang bersifat mapan dengan menjamin kelestarian alam sekitar. Bah besar yang melanda negeri Selangor pada Disember tahun lalu sememangnya meninggalkan impak dalam kehidupan rakyat. Bandaraya Shah Alam yang merupakan mercu kemajuan negeri Selangor turut digenangi air sehingga menjejaskan beberapa kawasan perumahan dan komersial di dalam lokaliti Dewan Negeri Kota Anggerik seperti Seksyen 13 dan Setia Alam, salah satu kawasan perumahan yang selama ini dianggap sebagai kawasan kalis banjir. Namun demikian, saya bersyukur kerana dalam tempoh kurang 6 bulan dari tarikh berlakunya bah besar di negeri Selangor, pihak Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA telah tampil dengan langkah proaktif menerusi pengumuman Pelan Tindakan Banjir Shah Alam dengan peruntukan hampir 160 juta ringgit. Dalam sesi libat urus anjuran MBSA yang saya hadiri pada 14 April yang lalu, saya difahamkan pelan ini merangkumi 3 fasa jangka masa, iaitu jangka masa pendek, sederhana dan panjang dengan tumpuan di kawasan berisiko tinggi seperti Taman Seri Muda, Taman Mesra, Seksyen 13 dan TTD Air Jaya. Saya melihat pelan tindakan banjir yang dibentang oleh pihak MBSA ini merupakan satu perancangan bersifat responsif dan proaktif yang senada dengan perancangan kerajaan negeri di dalam rancangan Selangor pertama menerusi strategi bagi menangani bencana tanah runtuh dan banjir melalui pendekatan mitigasi. Justru, saya berharap agar pelan tindakan banjir Shah Alam ini dilaksanakan selaras dengan perancangan induk yang digariskan di dalam rancangan Selangor pertama bagi menjamin pelaksanaan projek-projek mitigasi banjir yang benar-benar berkesan dan tidak hanya dilaksanakan secara melepaskan batuk di tangga serta tidak menjadi projek gajah putih yang akhirnya tidak mendatangkan sebarang manfaat kepada rakyat. Tuan Speaker dan ahli yang berhormat sekalian, saya menyambut baik ikhtiar kerajaan negeri menerusi rancangan Selangor pertama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan penumpuan khusus kepada isu perumahan mampu milik. Walau bagaimanapun, suka untuk saya mencadangkan agar rancangan ini turut memasukkan pelan rejuvenasi atau pembangunan semula kawasan-kawasan perumahan lama yang telah berusia lebih dari 40 tahun di negeri Selangor seperti kawasan flat PKNS di Seksyen 16 Shah Alam. Flat tersebut yang dibina mulai tahun 1969 oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor kini telah mengalami pelbagai masalah dan kerosakan membabitkan sistem pendawaian elektrik, saliran dan kumbahan. Sekiranya isu-isu ini dan permasalahan ini membabitkan kawasan perumahan berusia ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir dalam tempoh 10 hingga 15 tahun dari sekarang, kawasan tersebut akan menjadi sebuah kawasan yang tidak lagi berdaya huni. Pendidikan adalah tunjang kekuatan satu-satu tamadun. Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, pernah mengungkapkan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Justru, saya menyokong penuh iltizam kerajaan negeri untuk memastikan akses pendidikan sama rata untuk semua. Saya amat berharap semua projek, program serta inisiatif utama bidang pendidikan yang digariskan di dalam rancangan Selangor pertama ini dapat dilaksanakan sepenuhnya serta tidak menyisihkan anak-anak Selangor dari kelompok keluarga miskin yang tercicir dan kurang berkemampuan. Tuan Speaker dan ahli yang berhormat sekalian, saya ingin menarik perhatian ahli yang berhormat terhadap isu hutan Bukit Cerakah yang baru-baru ini tular di media susulan bantahan awam berhubung tindakan siar warta bagi penyahwartaan hutan simpan Bukit Cerakah di Seksyen U10 seluas 406.22 hektar pada bulan Mei lalu.
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Jabatan Perhutanan Selangor, kenyataan syawarta yang dikeluarkan adalah bagi melengkapkan proses penyawartaan yang terhenti pada tahun 2006, iaitu keputusan yang dibuat oleh Pentadbiran Barisan Nasional yang lalu. Meskipun isu ini boleh disifatkan sebagai masalah yang diwariskan oleh Pentadbiran Barisan Nasional, kita sebagai sebuah kerajaan yang prihatin harus akur dan terbuka menerima dan mendengar bantahan rakyat, khususnya dari kelompok aktivis dan pencinta alam. Sehubungan itu, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin yang mengangkat prinsip kelestarian dalam pembangunan, saya menggesa pihak kerajaan negeri untuk mengambil langkah sewajarnya agar kekilafan seumpama ini tidak berulang lagi di masa akan datang. Pelaksanaan rancangan Selangor pertama ini sewajarnya dijadikan contoh kepada semua pentadbiran kerajaan negeri yang lain, bahkan juga kepada pentadbiran kerajaan persekutuan dalam merencana plan-plan pembangunan dengan berlandaskan pendekatan yang menjamin kelestarian alam sekitar dan nilai manusiawi. Marilah kita semua menginsafi dan mengambil iktibar dari sejarah serta pengalaman masa lalu. Usahlah kita membangun sambil meruntuh, seumpama Firaun dan piramid-piramidnya, yakni dalam kita membangun gedung dan gudang, namun pada masa sama kita meruntuh alam dan nilai manusiawi. Rancangan Selangor pertama ini sewajarnya menjadi rencana pembangunan yang bukan sekadar membangun ekonomi dan kemajuan fizikal semata-mata, namun turut mencakupi pembangunan sosial, pendidikan, budaya serta jati diri anak-anak Selangor. Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Sebelum